Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan, hadirin hadiran, sahabat-sahabat, kawan-kawan, abang-abang, akak-akak sekalian. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam sesi hari ini pada pertengahan minggu kan, hari Rabu, tuan-tuan dan puan. Hari ini bersama dengan Tifo Academy Tifo Auto. Alhamdulillah hari ini dah merupakan hari yang kelima, betul tak? Kan? Betul. Alright, so hari ini merupakan hari yang mana kita nanti-nantikan, ramai orang tunggu-tunggu, ramai orang minta this knowledge dikongsikan. Kan, ramai orang tuan-tuan dan puan, usahawan-usahawan ramai yang kita terlepas peluang. Ramai yang memerlukan sedikit tambah baik dari segi pengetahuan kan, berkenaan dengan bisnes. Dan tuan-tuan dan puan, biasanya kita cerita pasal bisnes ni kan, terlalu banyak nak kena belajar kan, terlalu banyak yang nak kena mahir, terlalu banyak yang nak kena faham. So lagilah kalau kita ni tak pernah melibatkan diri untuk belajar, of course kita akan terlepas peluang banyak benda dan kita tak tahu kan skill, strategi. Sebab apa tuan-tuan, yang paling mahal dalam bisnes adalah kita nak mengetahui strategi. Right, so ramai orang, kita mungkin boleh cari information dekat Google, dekat social media kan, whatsoever, tapi sometimes strategi tu dia kena datang dalam kelas. Betul tak kan? Strategi kena datang dalam kelas. Sebab dalam kelas ni baru akan tahu the right way kan, the right method kan, ataupun orang kata cara yang lebih mudah kan. Mungkin kat luar kita dapat information dah ada kan, dah ada info, tapi bukan cara yang mudah kan, dia mungkin complicated. So insyaAllah dengan ada sesi kelas yang sebegini, kita cuba berkongsi dengan tuan-tuan dan puan berkaitan dengan how anda boleh membuat digital business. Kita kata peniaga secara digital dengan sebaik yang mungkin. Alright. Okay, so Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan tahniah bagi anda yang bersama-sama dengan kita pada sesi awal sampai ke hari ini, dan saya ucapkan welcome kepada newcomer. Terima kasih kerana hadir pada sesi malam ini. Salam perkenalan buat yang baru kenal saya. Salam kenalan, saya Sifu Mus, aka founder dalam company Sifu Auto. InsyaAllah akan membantu anda memberi jalan dan laluan macam mana untuk anda kembangkan bisnes. So hari ini anda akan bersama-sama dengan tim saya, seorang speaker yang akan saya panggil sebentar lagi, berkongsi dengan anda berkaitan dengan kewangan, all about costing, kewangan. Right, ada yang baru. Okay, boleh tak komen siapa yang baru first time bersama dengan sesi malam ini, right? So saya hari dah dapat maklum yang kita ada penambahan baik. Thank you so much kepada kawan-kawan kan. Mungkin hari ini ada kawan-kawan yang daripada Academy Sifu Auto. So anda dalam member lah. Siapa yang dalam group tu dah memang member lah. Saya anggap kita ni dah macam kawan lah, macam kawan-kawan lah. Alright, so basically saya ucapkan terima kasih kerana berkongsi dengan kawan-kawan yang luar kat sana kan, untuk join kita punya session. Thank you so much atas komitmen anda, atas anda punya keprihatinan. Alright, so tuan-tuan dan puan, hari ini kita tak nak melenggarkan masa sangat, terlampau panjang. So just saya nak berkongsi, hari ini kita akan bercerita dalam topik about costing. Tapi walaupun costing tuan-tuan dan puan, kita akan ada sesi praktikal kan, ada sesi bagaimana untuk anda boleh kira-kira sendiri, right? So kita akan belajar macam matematik jugalah, tapi dia bukan matematik sangatlah, sebenarnya dia ada kaitan dengan kefahaman. So saya harap sangat anda bagi peluang pada diri sendiri, sebab topik ni bagi saya berat sikit, topik yang agak berat untuk kita kuasai, tapi bagi peluang pada diri sendiri. Kalau anda tak tahu, sila tanya, sebab hari ini kita jemput khas orang yang expert, orang yang mahir, orang yang pakar dalam bidang kewangan, dalam bidang kira-kira costing. So beliau hari ini datang nak berkongsi dengan anda. So for sure, sekiranya anda tak faham, sekiranya anda tak mahir, boleh tanya kat komen. Dan ataupun sekiranya tak dapat juga information, anda boleh hubungi dengan tim-tim kami ataupun dengan coach yang akan dijemput sebentar lagi. So hari ini tuan-puan, anda akan bersama dengan saya punya business partner, part of business partner juga. Basically nama yang diberi adalah Coach Zika. So beliau akan membantu anda berkongsi kan. Ini adalah antara orang yang muda tuan-puan. Dalam sepanjang minggu ni anda jumpa orang muda je kan. Amazing tak? Kan? Basically semua muka muda-muda. So Alhamdulillah, tahniah. Mungkin this is fresh moment. Mungkin bagi anda energy sikit, semangat nak belajar pun rasa semangat kan. Sebab adanya golongan-golongan muda ni boleh bantu anda bagi kefahaman yang lebih mudah. So at the end of the day, tuan-puan, dalam Academy Sifu Auto, apa yang kita tekankan adalah kita nak mudah, bagi anda mudah faham
kan. Ada banyak kat luar sana yang berkongsi dengan knowledge tapi bukan senang nak bagi mudah faham tu. So stay tune, enjoy your day dan hopefully anda dah ready untuk sesi malam ini. Boleh tak bantu saya sekali lagi? Come on guys, seperti biasa, tolong bantu saya. Comment ready kalau anda dah ready nak belajar pada malam ini, tuan-tuan dan puan. Alright, come on, bantu saya. Bagi komitmen anda, sharekan you punya excitement. Alright, sebab saya excited nak tengok anda belajar. Saya excited nak pastikan anda mahir. So boleh tak anda tunjukkan rasa excitednya anda nak belajar malam ni? Comment ready, tuan-tuan. Come on. Breathe, bagi your energy. Kalau dekat phone tulis, kalau dekat laptop pun tekan kat keyboard anda kan. Laju-laju tuan-tuan. Amazing. Come on, sebelum saya nak panggil ni, kita nak bagi energy kepada coach kita. Sebab orang yang saya jemput kali ni juga kali pertama dia muncul. Dan kali pertama ada yang takkan jumpa kat mana-mana kan. Dekat sini dia akan jumpa nanti. Alright. So bagi dia energy sikit, bagi dia hype sikit, bagi dia semangat sikit, ready sikit. Alright. Amazing. Come on. Tambah api. Amazing. Thank you so much. Tuan-tuan dan puan. Dengan ini saya jemput seorang coach yang luar biasa, hebat, muda lagi tuan-tuan dan puan, akan bantu anda untuk menguasai kewangan. Dipersilakan Coach Zika. Alright, Assalamualaikum. Amazing. Tak dengar. Coach Zika sekali lagi. Assalamualaikum. Cubaan. Allah, cubaan. Sekejap. Okay, kita sekejap. Cubaan suara. Coach Zika, suara tak dengar Coach Zika. Hello. Dah buka. Hello. Cubaan suara. Right. Yang lain dengar ke suara? Dengar Oh, saya ikut yang tak dengar. Okay, apa? It's okay. Sekali lagi, saya pass kembali kepada Coach Zika. Silakan. Alright, Assalamualaikum. Amazing. Berapi-rapi saya tengok ya. Terima kasih atas sokongan anda. Dengar ya, jelas ya. Komen dengar, kalau dengar komen dengar. Kalau nampak komen nampak sebab ada yang kata pitch tak okey. Nampak? Alright, dengar. Alright, terbaik. Terima kasih. Alright. Okey, jelas ya, jelas. Alright. Terima kasih. Alright, sebelum saya mula, saya nak minta tolong untuk yang ada dalam kelas malam ni, saya nak tuan-puan semua share lagi. Kita bagi masa sikit lagi untuk share lagi kelas malam ni kepada kawan-kawan pada grup WhatsApp semua yang tuan-puan ada. Kerana apa? Saya rasa, ya betul, topik kelas malam ni memang agak berat. Tapi saya dah cuba untuk simplify sesimpel yang mungkin supaya tuan-puan boleh faham and then boleh apply terus. Saya nak kalau boleh habis kelas malam ni tuan-puan semua boleh apply terus apa yang kita belajar pada malam ini. Jadi saya nak minta tolong tuan-puan sekalian, saya bagi masa dalam 1 minit macam tu boleh. Saya minta tuan-puan share kepada semua grup-grup WhatsApp yang tuan-puan ada. Boleh ke boleh? Kalau boleh cuba komen boleh. Saya nak tengok semangat tuan-puan malam ni. Boleh ke boleh? Okay, alright. Terbaik. Terima kasih. Okay, jemput. Saya bagi masa 1 minit lebih kurang macam tu untuk tuan-puan share. Boleh? Terima kasih. Sebab saya rasa sangat rugi kalau kita tak share ilmu malam ni. Sebab saya perasan selama saya berniaga, saya perasan ramai yang tak tahu cara sebenar untuk kira kos dengan betul. Kos malam ni berat, tapi sebenarnya dia lagi berat kalau kita tak ambil berat. Faham ayat tu? Macam ni je. Tak, maksud saya macam ni tuan-puan. Kalau kita tak ambil berat tentang kos sebenar produk, kita tak tahu kita punya, mana tahu apa yang kita jual tu rugi. Sebab kita salah, kita tak tahu cara kira kos yang sebenarnya. Jadi alright, dah share. Yang dah komen dah, siapa yang dah share sila komen dah. Saya nak tengok berapa ramai yang dah share. Alright, terbaik malam ni, terbaik. Alright. Okay. Alright, terima kasih Lan yang cakap dah. Okay, terima kasih yang dah share. Amazing. You are awesome.
You are awesome. Ingat tu. You are awesome. Siapa yang hadir malam ni, you are awesome. Sebab apa? You all semua ambil peluang, luangkan masa untuk belajar untuk malam ni, untuk upgrade diri sendiri. InsyaAllah semoga apa yang kita semua belajar malam ni memberi manfaat. Semoga tuan-puan semua dapat manfaat pada malam ini. Okay? Alright. Terima kasih kepada yang dah share. Untuk pengenalan diri, saya simpelkan saja. Saya daripada Kuala Kangsar. Ada orang Kuala Kangsar dalam ni? Semalam saya tengok, sekejap sebelum tu saya nak tanya tuan-puan, majoriti dalam ni tuan-puan daripada mana? Cuba komen asal daripada mana, saya nak tengok. Lumut pun ada, lagi. Siapa lagi? Semalam saya tengok dalam kelas ramai yang cakap daripada utara. Malam ni daripada JB ada, daripada Sabah, Erdina Nida, terbaik orang Sabah. Orang Shah Alam pun ada. Terbaik, amazing, awesome sangat. Awesome. Penang, orang Penang mai. Kecik Utara pun boleh Geram saya geram. Ipoh ada, Kedah ada, Kelang ada, Selangor. Alright, terbaik you all. Terbaik, terima kasih. Awesome. Semangat betul lah you all malam ni. I rasa macam amazing ya. Saya pun rasa okay, semangat terbaik. Okay. Sebelum saya mula, saya nak macam tarik perhatian tuan-tuan sikit. Saya nak main teka-teki. Boleh ke? Satu je, tak banyak. Tapi syarat untuk teka-teki ni, saya nak tuan-puan komen laju-laju. Lepas saya tanya, terus bagi jawapan di ruangan komen. Boleh tu boleh? Kenapa? Sebab teka-teki ni, saya nak tarik perhatian tuan-puan sebab saya faham hari ni puan-puan kan hari Rabu, kita kan ramai yang ada yang bekerja, penat harian dah bekerja. Jadi saya nak tarik perhatian tuan-puan sikit. Satu je teka-teki. Tapi teka-teki ni insya-Allah boleh tarik perhatian tuan-puan insya-Allah. Amin. Alright. Dah ready ke ready? Kalau dah ready, komen ready. Saya bagi 2 saat je untuk jawab teka-teki ni. Saya nak kalau lama-lama tak boleh, nanti you all boleh Google. Tapi teka-teki ni bukan dari Google. So kalau Google pun tak jumpa, tapi tak apa. Saya bagi 2 saat je untuk you all jawab. 2 saat je, tak lama. 2 saat je. Ready Okay, ready. Alright. Teka-tekinya berbunyi. Dalam banyak-banyak benda apakah yang kejap-kejap pakai baju lelaki, kejap-kejap pakai baju perempuan? Jawab cepat. Ruangan komen. Saya bagi 2 saat. 1. Saya bagi. Alright, patung lagi. Yang lain cuba komen. Komen. 1 saat. Salah, bukan patung. Nak cuba lagi. Ada yang nak cuba lagi, bukan patung. Ada yang nak cuba lagi? Cipu Mus tak nak cuba? Abang Fadli? Cuba. Okay. Alright, ada yang dah jumpa dah jawab dah. Penyangkut baju. Ya betul, jawapannya penyangkut baju. Kejap-kejap gantung baju perempuan, kejap-kejap gantung baju lelaki. Itu jawapan sebenar dia. Okay. Next session, kalau ada lagi yang nak join kelas boleh, next time mungkin kita akan buat teka-teki lagi. Okay, kita teruskan kepada topik kita malam ni. Tak nak buang masa lama-lama, boleh? Okay, topik kita malam ni, saya akan buka screen share ya. Alright, sebentar ya tuan-puan sekalian. Alright. Sekejap. Mana ni. Kejap ya, sebentar ya tuan-puan, technical sikit. Saya ni kan macam Coach Mus cakap, macam Cipu Mus cakap, saya first time muncul. Lagi-lagi dalam alam maya, jadi kita macam tu, macam first time lah. Alright. Share screen. Mana kenapa hilang ya? Mana ni ya? Minta maaf ya, sebentar ya tuan-puan, technical. Okay, muncul pun. Test. Okay, line clear. Okay, nampak semua tuan-puan?
Nampak ya, nampak ya. Okay. Alright, tajuk kita pada hari ini ialah rahsia kira kos produk. Kalau tak kira kos produk, siapa yang berniaga? Sebelum saya mulalah, saya nak tanya tuan-puan. Dalam ramai-ramai yang hadir malam ni, kebanyakannya tuan-puan berniaga apa? Atau ada yang tidak berniaga dalam ni? Saya nak tengok sikit perniagaan apa yang paling banyak dalam ni. Ada yang founder produk ke? Ada yang buat servis ke? Yang jual tudung? Right, yang jual tudung. Yang jual macam produk bakery ke? Digital produk, alright. Terbaik, servis pun ada. Alright, ada yang jual bakery dalam ni. Saya nak tengok bakery. Minyak terapi pun ada. Wow, terbaik minyak terapi. F&B, yes, F&B ada. F&B ni bagus ni. Bakery ada, alright, terbaik. Homestay, alright. Alright, F&B, okay. Terima kasih yang jawab, bagus, terbaik. Ibu pun ada, bagus, terbaik. Awesome lah you all malam ni. Saya suka. Macam ni kita boleh teruskan. Okay. Alright. Belum tu saya nak tanya. Biasanya tuan-puan buat kira kos produk ni macam mana? Biasa tak kita dengar sebagai analogi lah. Biasa tak tuan-puan dengar yang buat kira costing ni dia buat macam ni. Dia beli produk daripada kilang. Contoh lah saya buat satu situasi lah. Saya beli bedak dekat kedai. Kilang lah kedai senang, simple. Ni yang basicnya. Beli bedak kat kedai, tunjuk bedak Carry Junior contoh, satu bedak. Harga dia dalam RM3. Lepas tu saya nak jual balik, saya markup jadi RM6. Biasa tak buat macam tu? Cuba komen, saya nak tengok. Biasa ke biasa? Cuba komen. Saya nak tengok sikit. Biasa ke biasa? Biasa tak jumpa yang macam tu? Biasalah tu. Alright. Biasa kan? Betul tak? Biasa kan? Okey, nanti saya akan tunjuk kenapa kiraan macam tu sebenarnya bahaya untuk kita. Terutamanya sekali sekarang ni punya isu yang mana harga barang naik melambung-lambung. Kalau buat kiraan macam tu memang bahaya untuk perniagaan kita. Kalau nak survive lama, kalau terus buat macam tu, saya nak beritahu you all, sangat-sangat bahaya. Nanti lama-lama kita tak nampak duit kita pergi mana. Macam saya cakap utara pula tiba-tiba. Kenapa saya cakap utara? Kalau tuan-tuan nak tahu dulu, saya belajar dekat matrikulasi Kedah. Lepas matrikulasi Kedah, saya masuk Universiti Utara Malaysia. Utara semua. Sebab tu boleh cakap utara. Nak cakap utara ke? Tak apalah, saya guna bahasa biasa je supaya santai. Semua faham. Gitu. Alright. Saya teruskan dengan topik boleh? Saya sambung, okey? Saya sambung. Okey. Apa itu kos? Saya nak tuan-tuan faham mudah aja. Kos itu apa sahaja yang melibatkan duit keluar untuk hasilkan sesuatu produk atau servis. So macam ada buat e-book tadi kan? E-book. Kos yang terlibat untuk buat e-book. Contoh, nak buat e-book kita kena ada laptop, betul tak? Tak ada laptop ataupun komputer. Kalau tak ada komputer, ada ke orang buat e-book pakai handset? Ada ke orang buat e-book pakai handset? Kalau ada tu memang awesome gila lah, tapi biasanya yang buat e-book ni pakai laptop ataupun komputer, betul tak? Okey. Apa sahaja kos? Kalau boleh saya nak tuan-puan salin. Kalau ada pen and paper boleh tulis ataupun boleh tulis di ruangan komen supaya macam ada kawan-kawan yang baru saja join supaya siapa yang terlepas mereka boleh catch up, boleh recap siapa yang kalau boleh tulis di ruangan komen apa yang kita belajar hari ni, apa itu kos, supaya saya nampak. Okey, supaya ada yang kawan-kawan yang lambat masuk dia faham. Dia tak terlepas sangat. Sebab rugi nanti tak faham pula. Okey. Jelas ke jelas? Kalau faham apa itu kos, bahasa mudahnya, tolong komen saya nak tengok. Jelas ya, jelas. Jelas ke tak jelas? Nak faham tu je.
kos itu adalah apa sahaja yang melibatkan duit keluar untuk hasilkan satu produk ataupun servis. Alright, jelas. Alright, terbaik. Okey. Kos ni ada banyak isu utama sebenarnya ya. Tapi yang ini yang saya nak tekankan. Ada 6 poin penting. Isu utama yang berkaitan dengan kos. Okey. Isu utama untuk yang berkaitan dengan kos. Saya tekankan yang pertama. Kalau kita tak kira kos, kita susah nak tetapkan harga jualan yang kompetitif. Sebab kita tak nampak. Rupanya harga barang tu dah mahal. Harga yang kita jual tu tak balik modal. Tak balik modal. Kat situ pun dah rugi. Lepas tu, kos untuk packaging pun kita kena ambil kisah. Kita sebagai founder memang kita kena ambil tahu benda ni. Kalau perkara-perkara macam ni. Kalau kita tak ambil tahu, susah tuan-puan. Kita tak tahu yang kita ni sebenarnya tengah rugi. Sebab tu kalau kita berniaga lama sekalipun tapi kita tak ambil tahu tentang kos sebenar yang terlibat dalam kita punya production ataupun dalam kita punya servis, kita boleh rugi tuan-puan. Kita berniaga mesti nak untung. Ada ke yang berniaga sebab nak rugi? Melainkan dia berniaga main-main. Itu je. Tapi biasanya yang berniaga ni memang semua untuk sara diri, untuk sara keluarga, untuk anak-anak, untuk support mak ayah di kampung, betul tak? Macam utara lagi. Tak apalah, saya cuba je, tak apa janji. Yang penting saya nak tuan-puan faham apa yang saya cuba sampaikan malam ni. Okey. Isu utama yang terlibat dalam kos lagi, kos overhead yang tidak terkawal. Tuan-puan, kos overhead ni apa dia? Kos overhead ni ialah contoh, saya bagi contoh. Sewa, utility. Utility tu bahasa accounting. Bahasa mudahnya ialah bil api, bil air. Semua tu terlibat. Contoh saya bagi yang beli tudung tadi kan. Yang beli tudung tadi ada orang yang beli tudung. Dia beli tudung. Puan tersebut beli tudung untuk dijualkan. Dia beli bundle. Apabila kita beli tudung, kita mesti akan perlukan tempat untuk kita letak tudung, betul ke tidak? Bila kita perlukan tempat untuk letak tudung, kita mesti perlukan elektrik dekat situ. Kat situ, bila kita guna je elektrik, dah ada kos dah dekat situ. Kalau kita tak masuk dalam kiraan kos produk kita, memang kat situ kita dah rugi. Itu baru dekat part elektrik. Belum minyak kereta lagi, minyak kereta kita nak pergi ambil barang untuk beli tu. So kena hati-hati tuan-puan, kena jaga kat situ. Costing kita kena jaga betul-betul. Okey, yang seterusnya ialah isu utama yang berkaitan dengan kos ialah strategi pemasaran yang tidak sesuai dengan kos produk. Tuan-puan, dalam bisnes setiap kos produk kita kena masukkan kos pemasaran. Kalau kita tak masuk, kita tak ada kos untuk pemasaran. Macam mana kita nak buat pemasaran kalau tak ada kos yang dimasukkan ke atas produk? Gitu. Ni. Terus poin seterusnya ialah hidden cost. Hidden cost yang tinggi hingga tak nampak cash reserve. Dua perkataan ni saya nak tuan-puan ingat. Hidden cost dengan cash reserve. Hidden cost ni ialah kos tersembunyi bahasa Melayu dia. Kos tersembunyi ni contoh, tadi ada yang buat F&B, ada yang buat bakery, betul. Kadang-kadang bila kita masak, lauk yang kita jual, contoh saya buat yang jual makan tengah hari yang lauk banyak-banyak tu kan. Kadang-kadang ada lauk yang tak habis. Lauk yang tak habis tu, sama ada kita buang atau kita bagi orang, betul tak? Kat situ tak ada duit, betul. Bila kita bagi, dia tak ada duit kat situ bila kita bagi kat orang. Kita bagi percuma sebab kita bagi, betul tak? Bila kita bagi, sebenarnya kat situ ada kos dalam bentuk kewangan lah. Kalau kita sebagai Muslim, ya memang kita niat sedekah. Kosnya kita dapat pahala dekat akhirat, ya betul. Tapi untuk kiraan costing, topik kita malam ni kira kos. Hidden cost kat situ kita dah rugi. Untuk yang bakery pula, contoh kalau tuan-puan letak roti di kedai. Roti tu dia tak dan habis.
dekat kedai tu tak dan habis. Bila tak dan habis, dia dah ruput, berkulat. Kita nak jual pun tak boleh. Tapi kita kena ambil. Bila kita ambil, hidden cost tu, roti yang berkulat tu masuk dalam kategori hidden cost sebab kita tak dapat duit dalam tu. Hidden cost ni yang paling selalu orang tak nampak, tak masukkan dalam costing produk. Bila hidden cost ni terlalu tinggi sebab kita tak ambil tahu sangat kan. Tahu-tahu dah nak buat macam mana dah tak ada duit. Tahu-tahu duit dah tolak. Sebab apa? Sebab itulah berlakunya cash reserve tak ada. Cash reserve ni tak ada. Sebab hidden cost ni kita tak nampak. Kita tak boleh nak buat ada cash reserve. Kita berniaga, kalau boleh kita kena ada cash reserve. Cash reserve ni apa dia tuan-tuan? Kita kena simpan. Alright, ada soalan. Jadi macam mana kita mau kira dengan makanan yang tak habis tadi? Kena jual ke atau macam mana ya? Alright. Kalau tak habis, kita nak buat macam mana? Memang kita kena bagi. Tapi, point saya adalah, maksud saya, nanti dalam kiraan costing setiap produk, saya akan tunjuk step by step kejap lagi. Kita akan buat sama-sama, step by step. Okay, kita akan masukkan siap-siap hidden cost dalam setiap produk yang kita jual tu. Faham tak? Walaupun kita bagi, tapi kos untuk produk yang kita dah jual tu, kita dah masukkan siap-siap. Faham tak? Walaupun ada berlakunya produk yang tidak habis, kita dah kira kos untuk hidden cost tu siap-siap. Jadi kita ada backup dekat situ. Ya betul. Alright, faham. Terbaik. Alright. Next ialah tidak sakna dengan perubahan harga bahan mentah. Untuk yang buat produk bakery ataupun F&B tadi, you all memang kena take note. Harga barang memang kena take note betul-betul. Tepung yang ada isu sekarang, tepung, telur yang jual pun sama. Bahan basah macam ikan ke, kejap-kejap mahal, kejap-kejap murah, kejap-kejap mahal melambung-lambung. Tapi nak buat macam mana kita nak kena jual macam ayam hari tu pun sama. Alright, faham ya? Jelas ya? Alright. Topik seterusnya ialah apakah kepentingan kira kos produk ataupun servis? Tuan-puan. Kos produk atau servis ni sangat penting tuan-puan. Ni. Saya nak tuan-puan kau boleh tulis dekat komen. Okey, saya bagi poin yang pertama. Kenapa pentingnya kira kos produk? Yang pertama, bila kita tahu kira kos produk ataupun servis, kita boleh tetapkan harga. Kita boleh tetapkan harga yang sebetul-betulnya supaya kita tak rugi. Macam tu. Lepas kita dah tahu kos produk sebetulnya, kita boleh letakkan harga yang betul. Baru kita tak rugi dekat situ. Okey, jelas ya poin yang pertama. Poin yang kedua ialah untuk kita kawal kerugian. Kalau kita tak tahu kos seunit untuk produk tu, macam mana kita nak kawal kerugian kita? Contoh macam hari tu, tiba-tiba harga telur naik macam nak sebab barang tak cukup. Kat situ dah bahaya dah. Boleh jadi saya kira hari tu ada sekali tu harga telur naik sampai sebiji 63 sen. Tuan-puan, saya kesian untuk akak-akak, abang-abang yang buat produk F&B contoh, yang tak kira costing betul-betul tapi pakai harga yang sama, harga jualan masih sama walaupun telur mahal mencanak-canak. Tuan-puan rasa dia rugi ke untung? Saya kesian sangat. Jadi untuk selamat, kalau boleh saya nak tuan-puan semua kira kos produk masing-masing dengan betul dan tepat, insya-Allah. Okey. So kita boleh kawal. Poin kedua tadi ialah untuk kawal kerugian. Okey. Jadi saya sambung ya untuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah untuk membuat keputusan. Pentingnya untuk kira kos produk ataupun servis ni adalah untuk kita buat keputusan. Saya bagi satu contoh situasi lagi supaya tuan-tuan faham. Untuk yang buat F&B. Untuk yang buat F&B. I nak you all take note kalau boleh. Saya nak you all faham F&B. Contoh, macam saya ada F&B sebab tu saya banyak tekankan F&B. Tapi untuk servis dengan yang buat agent pun you all boleh dengar juga. InsyaAllah you all boleh faham.
Sebab bila kita faham kira kos produk, insya-Allah you all akan faham, okey? Okey, saya bagi satu contoh situasi. SMB, contoh saya bagi hari tu ada seorang customer ni, dia order dekat saya 600 goodies bag. Saya buat bahulu, ada juga bahulu, ada produk lain jugalah. Salah satunya bahulu. Dia nak bahulu dalam bentuk goodies bag, siap kotak apa semua. Tuan-puan, kalau kita tak biasa kira costing, tuan-puan, macam mana tuan-puan nak tahu berapa kos untuk satu bahulu goodies bag tu? Kalau dah biasa kira costing, baru kita boleh tetapkan customer ni biasa ke biasa. Saya nak tanya tuan-puan semua, biasa tak jumpa customer yang kalau boleh nak harga murah gila-gila murah? Biasa ke biasa? Kalau biasa, cuba komen biasa, saya nak tengok. Saya nak tengok, ada tak? Kita dah bagi murah tapi dia nak lagi-lagi murah. Biasa ke biasa jumpa? Biasa betul. Macam mana? Betul, biasa. Alright, Umairah selalu terlebih biasa. Nida terlebih biasa. Betul, dia biasa. Mereka nak biasa, terlebih biasa. Biasa, memang biasa nak harga yang paling murah. Jadi, kalau kita tak kira kos seunit, macam mana kita nak buat keputusan untuk kita agree dengan harga yang customer minta? Kalau kita dah kira costing seunit, baru mudah untuk kita buat keputusan. Macam tu. Betul? Biasa sebab mereka nak jimat. Betul? Itu sangat biasa. Jadi sebab tu penting untuk kita kira kos seunit. Right. Alright, alright, faham ya. Jadi point yang ketiga tadi, kenapa pentingnya kira kos produk ataupun services adalah untuk membuat keputusan. Okey, saya sambung. Untuk point yang keempat adalah untuk belanjawan. Penentuan belanjawan. Tuan-puan, sebenarnya bila kita berbisnes, kita kena buat belanjawan. Okey, bulan ni kita nak guna, contoh nak dekat raya. Okey, banyak ni kita kena spend untuk marketing supaya kita dapat banyak sale, banyak ni. Kalau kita kira produk, kalau kita kira kos, kalau kita dah kira kos seunit, baru kita tahu nak letakkan sasaran belanjawan. Sasaran belanjawan tahunan. Sebab tu kena kira kos seunit produk ataupun services yang kita buat. Jelas tuan-tuan? Cuba komen jelas. Kalau komen saya nak tengok ada lagi dah orang. Jelas ke jelas? Alright. Memang belajar accounting dah malam ni. Dia accounting tapi saya bagi yang light, insya-Allah, yang simple tapi yang you all boleh bawa, insya-Allah saya cuba sampaikan dengan cara yang mudah, insya-Allah. Alright, terbaik. Saya teruskan boleh? Saya teruskan ya. Alright, kejap ya. Mana screen sharing? Alright. Ni ya, mana ya? Sorry. Saya pun masih belajar macam you all. Tapi saya belajar dalam bentuk ni lah, IT ni lah. Okay, nampak ke nampak yang saya share ni? Nampak ke nampak? Okay. Sepatutnya nampak lah, insya-Allah lah. Alright. Point seterusnya, saya nak you all tak nak pening-pening. Faham dua ni je. Kategori produk, dua ni saja. Kos langsung dengan kos tak langsung. Saya bagi bahasa mudah je. Bahasa mudah je. Yang ni saya nak you all dengar dan faham betul-betul. Sebab kalau salah nanti costing bila kita kira dia akan jadi lari dan tak betul. Takut you all pening nanti. Simple saja. Saya bagi tahu. Kos langsung ni apa dia? Kos langsung ni ialah apa sahaja yang diperlukan untuk hasilkan sesuatu produk atau servis. Dapat ke dapat? Saya ulang. Yes, direct cost dan indirect cost. Tepat sekali. Encik Zulusmi terbaik. Okey. Saya ulang. Kos langsung, definisi kos langsung ialah apa sahaja
yang diperlukan untuk hasilkan sesuatu produk ataupun services, untuk hasilkan atau untuk dapatkan. Itu adalah kos langsung. Kos tak langsung pula ialah kos yang tidak boleh dikira secara teliti. Kos langsung ni kita boleh kira dengan teliti. Nanti teliti dengan tak teliti ni saya tak nak tuan-tuan semua pening. Nanti saya tunjuk dekat jadual tu macam mana. Kita akan buat step by step, don't worry. I will guide you insya-Allah. Semoga tuan-tuan boleh buat insya-Allah. Okay, jelas ya, jelas. Alright. Next ialah kita terus masuk kira costing step by step. Tuan-puan, saya nak sekarang juga kalau boleh tuan-puan kira, bukan kira. Saya nak tuan-puan tulis semua aktiviti yang terlibat. Semua aktiviti yang terlibat untuk tuan-puan dapat produk tersebut. Contoh, saya bagi situasi. Yang buat tudung. Tadi saya cerita kalau nak dapatkan tudung, kita kena pergi kilang, kita kena beli kan. Aktiviti tu saya nak tuan-puan tulis. Naik kereta pergi kilang untuk ambil barang. Contoh, ambil barang naik kereta, itu pun boleh. Bahasa mudah tu satu. Itu aktiviti kedua. Aktiviti pertama. Contoh, ambil barang pergi ke kilang. Ambil barang pergi ke kilang. Okay, aktiviti yang kedua, lepas ambil tu mesti kita akan balik, betul? Okay, bila kita balik, simpan barang. Okay, tulis. Aktiviti yang kedua, simpan barang. Simpan barang di rumah ataupun di kedai ataupun di kita panggil apa tu, gudang. Dia kalau dia simpan di gudang. Okey. Aktiviti yang ketiga, jual barang. Okey. Titik pulang modal tak sempat malam ni. Kalau saya jual titik pulang modal, malam ni memang tak habis. Memang tak boleh tidur, besok tak pergi kerja. Kalau saya ajar titik pulang modal malam ni tak habis. Kena buat next class lah pula, kelas. Ada yang berminat ke? Kalau ada yang berminat boleh, tak ada masalah. Kita boleh buat topik penentuan harga lepas kita dah tahu. Tapi syarat dia, kos per unit mesti tahu. Bila kita tahu kos unit, baru kita senang nak buat titik pulang modal ke. Penentuan harga dalam bentuk apa ni, ratio ke. Ratio pula dah. Tak nak pening-pening, tak apa. Don't worry, one by one. Okay, sambung. Lepas aktiviti, saya nak tuan-puan buat pula senarai bahan-bahan yang terlibat untuk hasilkan produk. Kalau yang jual tudung, dia tak ada bahan, betul? Dia tak ada bahan. Bila tak ada bahan, tuan-puan tak perlulah nak tulis bahan. Yang bahan ni yang macam bakery. Dia ada tepung, dia ada gula. Alright. Saya bagi masa 3 minit untuk tuan-puan buat list ni. Kita punya host buat pasang lagu. Alright, thank you si Pumus. Alright. 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 Manufacturing cost. Yes, manufacturing cost tu pun terlibat. Manufacturing cost tu yang kilang, yang ada kilang je. Okay, 3 minit saya bagi masa tuan-tuan untuk kira. Untuk buat senarai dulu, belum kira lagi, buat senarai dulu.
Alright, terbaik, terbaik. Dah habis ke? Tak apa. Kalau tak sempat, nanti boleh sambung. Yang penting saya nak tuan-tuan faham dulu cara nak kira kos produk seunit, insya-Allah, right? Tadi saya ada baca ada yang minta template. Ni special khas untuk mereka yang hadir, untuk tuan-tuan yang hadir malam ni. Memang memang saya nak buat surprise ni, tapi ada yang dah tanya. Saya memang boleh ya. Boleh saya cakap saya dah sediakan satu contoh template kiraan costing khas. Nanti saya akan hantarkan dalam bentuk Excel di Telegram group iAcademy. Jadi siapa yang belum join tapi dah join, mana boleh kan? Siapa yang dah join mesti ada dalam group tu kan? Nanti saya akan share tapi selepas kelas insya-Allah. Tapi yang saya bagi contoh tu untuk produk, nanti saya nak tuan-tuan bila dah download tu, tuan-tuan tukar kepada produk dan servis yang tuan-tuan buat. InsyaAllah. Okey. Kalau saya sambung ya. Ready? Saya sambung ya. Kalau yang dah siap tu, yang mana tak siap tak apa, kejap lagi. Nanti bila dah lepas kelas pun boleh sambung. Yang penting saya nak tuan-tuan nampak secara kasar cara kira kos produk seunit dengan betul. Alright? Saya sambung. Okey. Screen sharing. Alright. Alright. Okay. Bila kita dah buat list tadi, saya nak tuan-tuan kategorikan kos-kos tersebut. Tadi ada dua, kos langsung dan kos tak langsung, betul? Saya nak tuan-tuan kategorikan dia supaya nanti bila kita buat untuk sambung, nanti saya akan tunjuk jadual. Kenapa kita kena kategorikan? Nanti bila saya tunjuk dalam table, insya-Allah tuan-tuan tahu nak letak kat mana. Item ni di mana, item ni di mana. Alright? Kategorikan dia. Okay, bila dah kategorikan dia, saya nak tuan-tuan ambil gambar dulu ataupun lukis ataupun tulis di buku ataupun kertas yang tuan-tuan ada. Okey, rajah ni. Ni simple. Ni boleh buat kiraan pakai tangan pun boleh, pakai Excel pun boleh. Tapi untuk sekarang kita dah teknologi maju. Kenapa nak kira pakai tangan? Kenapa tak guna Excel kalau yang dah ada? Rugilah, nama pun digitalize. Kalau tak digital, kita akan ketinggalan tuan-puan. Kalau kira pakai tangan, satu-satu lambat. Lambat. Kalau Excel, insya-Allah. Key in. Okay, hujung tu dah ada total siap-siap. Alright. Dah snap, okay? Saya nak explain. Okay, mula-mula saya akan explain untuk yang buat produk ataupun F&B. Produk bakery ke, F&B ke. Contohlah saya buat untuk bahan, kat sini you all listkan satu-satu. Contoh macam tadi saya bagi contoh buat bahan untuk produk bahulu. Bahulu kita pakai telur. Telur kita tak sini telur. Telur A ke B ke C ke. Jumlah kita gunakan untuk hasilkan produk tu berapa banyak. Contoh. Okey. Kita kena bubuh kat sini. So kat sini jumlah yang digunakan untuk hasilkan bahulu tu. Nak kira costing ni untuk yang buat F&B dan juga yang buat F&B lah kiranya, bakery pun kira bawah F&B kan. Untuk contoh yang buat goreng makanan berlauk. Makanan berlauk contoh ikan patin. Tulis sini ikan patin. Berapa banyak kita gunakan selalunya. Biasanya kalau sekali kita goreng contoh bukan goreng, masak. Silap masak. Contoh kita pakai ikan patin 30 ekor sekali. Tulis sini 30 ekor. Kat sini pula tulis total berapa. Harga ikan patin sekilo berapa kat sini. Kalau bahan tadi telur contoh saya ambil telur A. Okey, jumlah yang digunakan kita bubuh sekali kita buat produk bahulu bomba, bahulu cermai contoh. Sekali kita guna 26 biji. Tulis kat sini 26 biji. Kalau yang tudung pula, dengar betul-betul ya tuan-puan, kalau yang tudung pula, bahan dia tak banyak. Tapi satu je bahan dia. Bukan bahan lah kat sini, dia jadi produk. Tudung, produk ataupun barang. Barang. Kat sini dia bubuh tudung. Kalau yang servis pula,
Servis dia pakai contoh dia buat servis aircon. Servis aircon dia punya barang, dia punya costing dekat sini tak banyak. Kat sini dia akan banyak operation expenses. Tapi untuk contoh yang aircon tadi, ya betul. Tak ada yang kos yang akan tertinggal. Ya betul. Sebab tu bila ada berlakunya macam kerugian tadi, macam produk tak habis jual macam roti ataupun apa ni ikan perkasam tadi, kita dah masukkan kos dia siap-siap. Kita tak rugi dah dekat situ. Sebab apa? Kos kerugian tu kita dah letak dekat setiap produk setiap satu tu. Contoh macam ikan tadi kan. Kita dah letak kos kerugian tu dekat satu ikan patin tadi. Contoh. Kita dah masukkan siap-siap. Sebab tu penting tuan-puan untuk kira kos produk seunit. Untuk servis tadi saya sambung, contoh servis aircon. Kos dekat sini yang terlibat ialah kos minyak, dia letak kat sini, kos minyak. Sebab apa? Kalau dia tak ada kos minyak kereta ataupun motor, dia tak boleh jalan, dia tak boleh nak serviskan produk tu. Serviskan produk, salah ayat tu. Dia tak boleh nak laksanakan servis tu. Jadi kat sini kena gugur kos minyak motor ataupun kos petrol lah, kos petrol. Alright, jelas ke jelas? Okey, jumlah yang digunakan ni untuk yang motor tadi boleh tukar pakai jarak kenderaan tu, jarak ke rumah. Okey, sebelum tu saya nak tuan-puan, kan kita berniaga biasanya banyak produk betul. Saya nak tuan-puan buat untuk satu produk saja dulu. Satu produk yang paling laku, yang paling banyak orang beli biasanya. Kira untuk satu dulu. Kalau ikutkan kira costing ni memang kena banyak. Kalau untuk digital product, ia under operation cost ke sebab tak ada barang? Alright, bagus soalan ni. Bagus. Alright, terbaik. Digital product ni saya nak tanya. Dia punya contoh digital product tu apa dia? Kalau macam Sipu Auto, kami ada buat iWhatsApp, iFacebook. iWhatsApp, kita kena bayar kepada developer. Kos yang kita bayar kepada developer itu kita letak di sini. Di sini. Digital planner, I buat digital planner. Oh, buat planner. Alright. Okay, digital planner. Puan Ruby ya. Puan Ruby buat digital planner tu guna apa? Kalau contoh, kalau buat digital planner tu guna Canva. Okay. Canva tu puan beli tak? Canva Pro ke? Kalau pakai Canva Pro, kos untuk Canva Pro tu puan letak di sini. Kalau tak pakai Canva Pro, Canva biasa yang free saja, maknanya sini tak ada kos. Ataupun kos yang terlibat tak ada di sini. Alright, setakat ni guna fee je. Upah orang tak masuk di sini. Upah orang dekat sini. Operation expenses. Kejap lagi kita masuk. Okay. Kalau kat sini dah jelas, nak sambung dekat sini pula. Upah orang tak. Ya betul. Kalau tak upah orang, kalau upah orang letak di sini upah. Berapa jam kita upah orang tu pun kena letak di sini. Berapa jam kita upah orang tu. Untuk yang buat bakery upah orang, kita dah masuk tu operation expenses kat sini, upah orang di sini, utility dekat sini, sewa kedai, sewa rumah tu personal. Tak boleh kacau. Sewa kedai di sini. Lagi utility tadi saya sebut bil api, bil air letak di sini. Puan Ruby tadi produk digital, walaupun produk digital, Puan Ruby guna internet tak? Guna internet. Jadi letak di sini wifi, kalau bayar bulan-bulan di sini. Harga kos untuk internet ataupun kalau yang pakai hotspot top up letak di sini. Ya betul, kos yang langsung untuk hasilkan suatu produk. Tak ada wifi tak boleh buat e-book tu. Jadi kos tu kena letak di sini. Kos yang terlibat secara langsung di sini. Alright, jelas? Okay, bila kita dah letak. Okay, wifi tu, contoh yang wifi tadi, saya ulang. Wifi tu, okay, wifi tu sebulan berapa? Kita guna
sebulan berapa untuk kita guna untuk buat benda ni? Kan biasa contoh kita langgan internet, kalau yang pakai phone yang top up contoh sebulan kita bubuh RM80 sebulan. Kos yang sebenar-benarnya kita guna untuk buat projek ibu ataupun planner tadi, berapa sebenarnya? Kita takkan guna RM80, RM80 tu kita punya kos, bukan. Kita akan kira by percent. Contoh, kalau RM80 kita akan mungkin contoh dalam sehari tu kita guna dalam RM30 contoh, mungkin dalam few hours lah kita gunakan. Sehari kita guna few hours saja. Contoh 4 jam. Okay, cara kiranya adalah tuan-tuan ambil RM80 sebulan tu kita bahagikan dengan sehari. RM80 tadi kita bahagikan dengan 30 hari ataupun ikut hari bekerja. Contoh RM80 kita ambil 24 hari bekerja. So RM80 kita bagi dengan 24 hari. Berapa kita dapat? Okey, kos sehari tu kita akan darab dengan, kita akan kira pula berapa jam yang kita guna. Macam tu. Dia punya pembahagian dia macam tu dengan detail. Okey? Alright. Okay. Untuk yang bahan pula tadi saya sambung. Untuk yang bahan tadi, contoh bahulu, tadi saya buat bahulu kan, contoh bahulu kan, saya guna 26 biji betul. Harga barang untuk telur saya dah bagi siap-siap. Saya buka Excel ya, boleh? Saya buka Excel yang saya nak share nanti tuan-tuan. Bentar ya, sekejap ya, saya buka Excel yang saya nak share. Saya tunjuk simple je. Tapi saya harap tuan-tuan faham lah. Alright, Excel. Excel khas saya buat untuk tuan-puan malam ni yang hadir. Untung ke untung? Ni Excel tadi. Excel ya, mana ya? Alright. Alright, ni Excel contoh. Ni saya tunjuk. Nampak ke nampak? Saya nak tengok. Saya takut saya tak perasan you all tak nampak. Kalau nampak, komen nampak, saya nak tengok. Alright, thank you. Alright. Okay, macam ni telur untuk yang bahan tadi, contoh yang buat bahulu, saya nak you all tuan-tuan buat contoh macam ni, saya buat kiraan untuk satu bancuhan. Satu bancuhan saya akan dapat hasilkan 350 biji bahulu. Bahulu cermai. Ni bahulu cermai ni bukan bomba ya. Saya minta maaf ya tuan-tuan, tersilap ni di sini. Bahulu cermai. Yang biasa makan tu bahulu cermai. Kalau nak order boleh order. Okay, iklan pula. Minta maaf ya, saya gurau je tuan-tuan. Contoh, tapi kiraan yang saya tunjuk ni ialah memang kiraan yang saya sendiri guna, yang saya sendiri buat. Okay. Untuk telur, contoh tadi saya pakai telur A 27 biji untuk hasilkan 350 biji bahulu cermai. Saya guna 27 biji telur. Yang ni saya dah bagi siap-siap. Saya dah bagi siap-siap. Cara kiranya, biasa kita beli telur sepapan 30 biji betul. 30 biji tu kita bahagikan dengan kos kita beli sepapan tu. Baru kita dapat harga sendiri. Contoh, tengok sini tuan-puan saya kira. Contoh, telur sepapan, telur A. Telur A sepapan harganya ialah RM RM14.50. Harga telur mahal ya tuan-tuan sekarang, RM14 untuk 30 biji. Okay. 30 biji. Alright, RM14. RM14. Sekejap ya.
RM14, 50 sen. Okey. Yang pakai Excel dia akan biasalah dengan format ni. Sama dengan RM14 bahagi dengan 30. Ni kos sebiji telur adalah RM48. Saiz B RM17. Wow, mahalnya saiz B RM17. Kat mana tu? Wow. Ni mungkin telur omega kot. Telur omega ya memang mahal telur omega. Saiz B pun mahal, saiz C pun mahal. Contohlah, boleh kalau nak buat saiz ni, contoh saya buat telur B untuk harga yang Encik Zuhur sendiri suggest. RM14 saya tukar kepada RM17. Maknanya kos sebiji telur adalah RM57 tuan-puan. Ya Allah mahalnya kalau tak kira costing rugi. 7 sen ni besar ya tuan-puan dalam costing. Nampak terubah. Template ni mesti ramai yang nak, betul tak? Siapa yang nak template ni? Cuba komen nak. Kalau ramai yang komen nak, saya bagi. Kalau tak ramai, tak apalah. Saya simpanlah seorang-seorang. Template ni saya guna untuk saya punya bisnes je lah. Oh, nak. Tak cukup ramai. Saya nak tengok lagi ramai ke tak. Kalau ramai yang nak, baru saya share. Mestilah nak. Ya, betul. Alright. Boleh. Alright. Thank you. InsyaAllah. Nanti lepas sekarang saya share. Okay. Jelas ke jelas cara kira seunit ni macam mana? Okay. 27 biji. Berapa yang diperlukan untuk hasilkan ni. Lepas tu bahagi dengan 30 dapat kos sebiji. Alright. Sama dengan bahan yang lain, produk yang lain. Ni dua ni contoh ni adalah produk, contoh ni adalah untuk contoh baking powder. Baking powder kita pakai sudu kan, sudu kecil kan. Saya nak kira tu kalau boleh timbang. 4 sudu kecil tu berapa gram dia. Lepas tu darabkan dengan ni. Berapa harga dia sekilo. Itu cara kira dia kat sini. Saya dah tunjuk. Nanti you all boleh tengok kat template tu. Okay. Alright dah. Okay, tak apa, stop dulu. Saya nak teruskan sebab kita dah lambat dah ni. Dah 10 suku dah. Dah 10 suku dah. Okay, yang penting you all faham macam mana yang nak kira sebetul-betulnya. Jelas ke jelas? Kalau jelas, tolong komen jelas. Tak apa, nanti siapa yang mana ada yang tak faham, boleh komen, boleh tanya dalam grup Telegram. InsyaAllah saya akan keep aktif dalam tu untuk jawab pertanyaan tuan-puan sekalian lah insyaAllah. Alright, terbaik, sangat jelas, terbaik. Alright, terima kasih banyak-banyak. Alright, next. Alright, sekejap. Okay, next ialah lepas kita dah kira semua ni, okay. Okay, lepas kita dah masukkan dalam schedule ni apa semua, okay, kita kena tahu strategi untuk kurangkan kos. Tuan-puan, tadi kita dah kira kos untuk seunit, betul tak? Bila kita dah kira kos seunit, kita kena tahu strategi untuk kurangkan kos tu kalau boleh. Lupa saya nak cakap. Kos marketing tuan-puan kena masuk dekat sini ya. Kos marketing. Kos marketing kita letakkan juga ke atas setiap produk. Kalau kita tak letak kos marketing, macam mana kita nak adakan duit untuk kita jalankan marketing? Itu pun selalu juga orang lupa dan biasa juga orang lupa untuk letak. Kos marketing kita kena letak siap-siap ke atas produk. Tak banyak pun tak apa. Kalau kita letak contoh 50 sen untuk seekor ikan patin tadi pun boleh. Tapi seekor lah 50 sen seekor. Tadi kita buat 30. So 50 sen darab dengan 30 ekor. Itu adalah kos yang kita akan guna untuk marketingkan ikan patin tadi. Gitu. Jelas ke jelas? Saya harap tuan-puan jelas ya. InsyaAllah. Alright. Kos marketing tu penting untuk kita masuk di sini ya. Alright. Kalau tak ada marketing, kalau tak ada cost marketing, macam mana kita nak run marketing tu? Kat situ dah susah. Nanti kita kena keluar pula duit dari poket kita sendiri. Kat situ pun dah rugikan kita. Alright. Last kali insya-Allah, ni topik terakhir. Penting juga ni insya-Allah tuan-puan.
strategi untuk kurangkan kos. Alright, strategi untuk kurangkan kos. Yang pertama, saya nak tuan-tuan kalau boleh tulis. Supplier kita kena dan wajib ramai. Wajib ramai. Supplier kena ramai. Kalau kita harapkan supplier seorang je, kalau supplier tu suka hati dia je nak naikkan harga gila-gila, kita pun terpaksa beli dekat dia sebab kita ada satu je supplier, kita dah rugi dah dekat situ tuan-puan. Kalau boleh supplier yang kita ada, sekurang-kurangnya 3 supplier. Ni paling kurang. Paling baik sebanyak yang mungkin lah. Tapi 5 pun bagus. Tapi kalau boleh sekurang-kurangnya 3 supplier. Untuk tudung, contoh kita biasa ambil tudung dengan satu kilang ni kan. Okay. Mana tahu tiba-tiba kilang tu tutup ke, tak semestinya dia nak naikkan harga, tiba-tiba kilang tu terpaksa cuti. Mesin rosak, tak boleh nak buat production. Macam mana kita nak jual? Customer dah order. Jadi sebab tu kalau boleh kita kena ada ramai supplier. Alright. Okay, lepas supplier kita kena ada plan. Plan untuk kita belanjakan kita punya produk tu. Belanjakan maksudnya macam mana? Okay. Plan tu maksudnya kita kena rancang macam mana kita nak guna kos untuk kita jalan. Okay, minta maaf ya tuan-puan. Okay macam ni. Plan ni maksud saya kita kena rancang contoh perjalanan untuk beli produk tu. Perjalanan untuk beli produk tu ataupun kita kena plan kita punya perjalanan untuk beli produk tu. Contohnya saya bagi situasi ya, yang beli tudung tadi. Kita biasa kadang-kadang kita beli banyak, kadang-kadang kita beli sikit. Kalau bila time kita beli sikit, tiba-tiba customer order banyak. Macam mana? Kita dah kena pergi 2 kali kilang yang sama untuk beli benda yang sama. Kat situ rugi dah tuan-puan. Jadi kita kena plan betul-betul kita punya pembelian tu. Kalau yang beli untuk yang F&B contoh. Kalau kita nak buat produk, kita perlukan tepung, telur, gula saya sebut tadi tu. Okay. Hari ni kita beli tepung sekotak, okay, cukup. Tiba-tiba gula pula tak cukup. Dah kena keluar kali kedua pula untuk beli gula saja. Kat situ pun dah rugi dah kat situ. Bila kita keluar, masa kita dah rugi. Kita punya minyak kita dah rugi. Banyak rugi dekat situ. Sebab tu kita kena plan. Jelas tak? Jelas ke jelas? Saya harap tuan-puan jelas ya apa yang saya sampaikan malam ni. Okay. Lepas plan, kita kena ada R&D. R&D ni bukan sahaja tertakluk kepada penghasilan produk. Kita kena ada R&D ni, kita boleh buat market analysis. Market analysis ni contohnya kita kena tengok kita punya pesaing. Bila kita buat R&D dan kita tengok pesaing, dekat situ kita boleh lawan marketing strategi yang mereka ada. Bila kita lawan ataupun kita bandingkan, bila kita boleh bagi yang terbaik untuk produk kita. Yes, salah plan kos akan meningkat. Ya betul. R&D pun sama. Bila kita buat R&D ataupun kita buat research tentang produk kita, produk pesaing, kita boleh compare. Bila kita compare, kat situ kita boleh kurangkan kos. Sebab apa? Bila kita dah, macam mana saya nak sampaikan ya, bahasa mudah dia ialah bila kita faham dengan jelas marketing strategi ni. Sekejap. Minta maaf ya tuan-puan, saya nervous. Astagfirullahaladzim. Okay, R&D ni saya mula sekali lagi boleh? R&D ni contohnya adalah kita R&D ni untuk yang buat pembuatan. Kita boleh singkatkan kos pembuatan. Semakin lama proses untuk kita buat sesuatu produk, semakin banyak diperlukan kosnya. Sebab apa? Makin lama kos untuk kita siapkan satu produk tu. Bila lama, kos upah kita kena bayar mahal. Bila mahal, kita dah rugi dah dekat situ. Sebab tu kita kena buat R&D untuk kurangkan, untuk pendekkan proses pembuatan produk. Faham tak? Jelas ke jelas buat R&D ni? Saya minta maaf, saya terlupa pula poinnya. Mungkin sebab kita dah lewat ya tuan-puan. Sebab kita dah lewat. Minta maaf ya tuan-puan. Okay.
R&D buat ke atas produk. Okay. Poin yang terakhir adalah marketing strategi dan marketing tool. Marketing strategi ni, kalau kita ada marketing strategi yang bom-bom, pompang-pompang, tapi kita punya marketing tools ni tak kena tuan-puan, kat situ pun kita dah rugi. Kita rugi banyak. Contoh saya bagi. Kita punya marketing strategi beli 10 percuma 5. Contoh. Okay, kita nak galakkan orang beli banyak. Beli 10 percuma 5. Kat situ dah macam nice. Orang akan tertarik. Sebab orang tu akan dapat 15 barang kan. Tapi kita punya marketing tools, kita guna, contoh kita guna FB Ads. Kita kena bayar FB Ads supaya kita nak tarik leads tu kan. Kos untuk FB Ads tu mahal kan. Kalau kita salah, kat situ kita dah rugi banyak. Jadi, kenapa kita tak guna marketing tools yang terbaik untuk produk kita? Kalau ada marketing tools yang boleh zero cost marketing, kenapa tak nak guna? Kat situ rugi dah. Kalau kita bayar FB Ads, saya bukan nak cakap FB Ads tak bagus. No, FB Ads is good. Bila kita tahu nak guna, bila kita belajar nak guna, that is good. Tapi kalau kita ada marketing tools yang boleh jimatkan kos kita, kenapa kita tak nak guna? Kat sini contoh, kami ada iWhatsApp. iWhatsApp ni, you all boleh jimatkan masa. Kita ni berniaga, betul. Kita lah yang buat itu, kita lah yang buat ini. Kita tak ada masa nak guna kan? Kita tak ada masa nak handle marketing kadang-kadang. Sebab apa? Kena pergi sana lah, kena pergi sini dengan anak lagi. Dah tak ada masa. Kat situ dah susah. Jadi kalau kita ada marketing tools yang betul, contoh macam iWhatsApp, kita boleh iklan terus, boleh auto blast, kita boleh tinggal, kita tekan je, lepas tu kita tinggal, boleh buat kerja lain. Kat situ kita dah jimat masa, jimat tenaga, jimat duit. Sebab apa? Kos dia sekali, kos dia bayar, bulanan, kos dia bayar tahun sekali je. Kos setahun tu cuba kita bahagikan dengan 12. Tak mahal pun tuan-tuan. Jadi kalau boleh, kita kena make sure marketing tools kita ni adalah yang terpaling jimat kos dan terpaling berkesan, yang paling optimize. Alright? Alright. Pening dah. Saya sendiri pun dah macam Okay, jelas ke jelas ni? Alright, jelas ke jelas? Kita dah habis dah ni, insyaAllah. Tak apa, nanti yang mana yang tak faham, tuan-tuan boleh tanya di Telegram. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Alright? Alright. Siapa yang jelas malam ni? Cuba komen jelas, saya nak tengok. Alright. Hello. Ada orang tak ni? Hello. Assalamualaikum. Alright. Okay, tuan-puan. Alright. Okay. Kita nak habis ni, dah ni. Dah lambat dah 10:30 dah, insyaAllah. Kita akan habiskan malam ni. Kita dah habis dah. Yang tadi tu adalah yang terakhir. Jadi tuan-puan, saya nak minta tolong satu je. Saya nak minta tuan-puan. Saya nak tanya tuan-puan feedback untuk kelas malam ni macam mana. Supaya next time insyaAllah kalau saya muncul lagi, saya akan cuba bagi yang terbaik. Cuba komen. Saya nak tengok feedback tuan-puan malam ni macam mana. InsyaAllah. Kalau ada yang tak faham boleh tanya. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Alright. Cuba bagi feedback. Saya nak tengok. Mantap, menarik dan terbaik. InsyaAllah terbaik. Terima kasih. InsyaAllah. Alright. Betul. Banyak lagi kena belajar. Saya sendiri pun banyak lagi nak kena belajar insyaAllah. Alright. Alright. Thank you. Terima kasih yang komen. Terima kasih banyak. Alright. Terima kasih. Alright. Terbaik. Betul. InsyaAllah. Semoga manfaat kepada tuan-tuan semua ya. InsyaAllah. Ramai malam ni saya tengok. Terima kasih kepada yang hadir malam ni. Jangan lupa share. InsyaAllah. Alright. Okay. Alright tuan-puan. Jadi cukup. Malam ni insyaAllah cukup bermanfaat untuk tuan-puan. Tuan-puan semua saya serahkan kembali kepada si Pumus. Terima kasih semua yang hadir. Alright. Assalamualaikum.
Okey, terima kasih Coach Zika atas perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Sangat-sangat luar biasa tuan-tuan dan puan. Hari ini kita berkongsi berkaitan dengan ghosting ni kan. Topik yang mencabar. Tapi hari ini alhamdulillah Coach Zika diterangkan dengan mudahnya kan. Mudahnya, dan tuan-tuan dan puan, awareness berkenaan dengan ghosting ni ramai orang tak tahu kan. Dan basically ramai yang berjumpa dengan Sifu, basically bila cerita pasal cost, cerita pasal nak jual kan, selalu tak untung kan. Bila kita check balik, bila owner lah, basically owner produk lah kan, owner produk lah yang selalu ada isu, yang mana kira-kira balik rupanya dia tak untung lah, dia tak buat duit kan, nampak macam untung, buat 2 kali ganda kan. Kira-kira cost dia RM10 je ni, lepas tu kita double up, triple up, contoh kan, double up, jadikan jual, harga jual RM20. Tapi bila pergi buat beli bisnes tu, tiba-tiba kenapa tak rasa untung kan? Memang tuan-tuan dan puan, itu benda-benda yang kita nak bagi tahu kan. Apa yang Coach Zika kongsikan tadi, dia adalah berkaitan dengan kos yang tersembunyi. Kos tersembunyi tu kan, contoh macam nak pergi kita nak post kan, kita nak post barang pakai minyak, kita pakai barang-barang elektrik kan, kita tak dalam situ tu ada kos elektrik kan, betul tak? Kan elektrik siapa nak bayar? So kalau kita buat kat rumah kan, lagilah kalau bukan pakai oven pula, lepas tu pakai peti ais besar-besar pula, freezer pula kan, tu kan semua kos, betul tak? Kan, so benda tu kadang ramai orang terlepas pandang kan. Dan yang paling penting adalah kos marketing lah, seperti mana yang Coach Zika bagi tahu tadi kan. Kos marketing tak masuk kan. Lepas tu macam mana saya nak buat kos marketing lah, saya tak ada duit ni. Memanglah patutnya duit kos marketing tu termasuk dalam produk, kos produk, okay? Supaya memang kita ada standby, lagi banyak sale, lagi besarlah kos tu kita keluarkan. Alright, insyaAllah. So seperti mana yang dikongsi tadi, thank you so much Coach Zika. InsyaAllah kita cuba bagi lagi topik-topik yang lebih menarik kan, berkaitan dengan costing, berkaitan dengan kewangan. Ada banyak lagi yang kita kena faham about kewangan. It's not about sekadar produk semata-mata, dan mungkin cost marketing pun dia ada kiraan dia tau. Kan? So probably insyaAllah, so stay tune untuk join kita punya kelas akan datang. Right, Sifu nak tanya. Boleh. PM Sifu kalau nak jadi ini, insyaAllah boleh PM dengan tim Sifu, atau boleh PM directly lah kat WhatsApp, okay? Ataupun dekat Telegram. Alright, so end of the day hari ini, secara keseluruhannya, saya hopefully anda perbaiki balik, checklist balik anda punya costing, okay? Walaupun anda agent, walaupun anda stockist, walaupun anda adalah buat service, walaupun anda adalah owner of the product kan, pastikan anda check costing. Sebab apa? Untung kita tak 100% untung. Dengar betul kan? Untung kita bukan 100% untung kan? Sebab dia ada perkara-perkara yang kita kena checklist. Right. So, tuan-tuan dan puan, esok seperti biasa kita akan ada sesi kelas pada 9 malam juga, bersama dengan coach yang lebih hebat juga kan, berkaitan dengan WhatsApp marketing juga. So probably saya harap anda dapat hadirkan diri pada esok hari, because topik esok pun juga sangat-sangat menarik. Dan jangan terlepas, kerana sesi ni kita akan berkongsi sedikit sebanyak kan, about advance sikit punya marketing kan, yang mana anda boleh belajar macam mana nak dapatkan pelanggan kan. Ramai orang ada masalah pelanggan, betul tak kan? Tak ada pelanggan ni kan. So esok tuan-tuan kita akan kongsikan lubuk pelanggan di WhatsApp. So pastikan anda hadir, ajak kawan-kawan, invite kawan-kawan seramai yang mungkin nak cari pelanggan ni kan. Betapa mudahnya sebenarnya nak cari pelanggan. Okay, so itu saja sesi kita malam ini. Sebelum kita berakhir, boleh kita bergambar terlebih dahulu, alright? Boleh tak kita sama-sama kita bergambar, buka kamera. Okay, saya bagi anda ruang dan peluang untuk anda buka kamera. Okay, bantu saya. Amazing, ada yang tengah drive juga. Terbaik kan. Okay, yang mana yang lain, so saya bagi peluang. Okay, ada yang nak pakai tudung, nak bersiap, sedipis silakan. Okay, bagi peluang sekejap. So tuan-tuan dan puan, before kita sambil-sambil berakhir ni, tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak cuba sampaikan, bila kita kadang-kadang kita terlalu fokus on menjual kan. Kita terlalu fokus menjual kan. Lagi-lagi orang yang pergi travel, orang-orang yang pergi buat secara offline. Kita terlalu fokus menjual, dapat besar, dapat banyak, dapat untung banyak kan. Tapi end up kita tak ada duit, kita rasa macam tak cukup. Sebab apa? Sebab kita lemah untuk faham tentang kewangan, right?
So belajar berapa banyak yang kita spend, berapa banyak yang kita keluarkan, apa yang kita keluarkan ni itu semua ada cost. Trik apa yang keluar itu cost kan. Kita tengah buat kerja, kita tengah buat anyaman kan, kita tengah duk canai kan, duk canai semua tu. Ini semua tenaga kan. Tenaga ni pun cost tuan-tuan, bukan free. So always treat semua tu adalah cost supaya kita tahu cost sebenar kita kan. So seperti mana yang kita bagi tahu tahun ni kan, kita tak tahu cost barang ni kadang-kadang meningkat, kadang-kadang menurun kan. Bukan sekadar dekat cost tu, kadang barang post pun dah meningkat kan. Kita tak tahu kan, postage tiba dulu murah sekarang jadi mahal, ada yang murah balik kan. Kita tak tahu benda tu. So that's why always aware and always aware dengan costing. Alright, okay, ada lagi? Tak ada dah? Okay, kalau tak ada, insyaAllah kita boleh bergambar beramai-ramai sebelum kita akhir sesi. Terbaik, tepat sekali lah. Masa pun dah tepat-tepat cucut. Alright, okay, hari ni wow, amazing. Okay, thank you so much yang hadir pada malam ini. Kita jom bergambar, get ready. Okay, sekejap, saya standby saya punya kamera. Okay. Right, ready? Kita bergambar. 1, 2, 3. Alright, okay, sebentar jangan stay. Sekejap, saya rasa macam nak ambil sekali lagi. Okay. Sekali lagi, okay, ready? Wow, ready. Okay, 1, tak boleh tunjuk. 1, 2, 3, cheese. Amazing. Alright, thank you so much tuan-tuan dan puan. Kita jumpa lagi pada esok hari pada waktu yang sama dalam sesi Akademi Sifa Auto. Itu saja. Assalamualaikum daripada Sifa Auto, pakar otomasi bisnes anda. Hidup berjasa, rezeki luar biasa. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.